وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب, Ya Allah, kalau Ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami, tsabbit qulubana ala dinik, ketetapkan hati kami Ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian Ya Allah pada hati yang penuh rahmat dan kasih sayang. Allahumma ftah alaina, Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami Ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami Ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Faqad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur pada Allah dengan nikmat dan juga kurniaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadikan kita orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita sambung pada yang lepas kita dah masuk dalam bab yang ke-22, iaitu bab yang maksud bab iaitu 22 bab yang lalu, iaitu iblis. Iblis ni dia nama yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu ekor setan. Dia seekor je ataupun dipanggil individu yang syaitan daripada kalangan jin yang duduk di syurga pada ketika itu, yang Allah gelar dia iblis. Allah gelar dia iblis. Iblis ni ada 3 nama yang popular. Pertama, namanya daripada Azazil dan nama daripada Israeliat, yang digelar oleh orang-orang Bani Israel ataupun penglipur lara. Yang pertama Azazil, Tawus dan juga Iblis. Azazil, Tawus dan juga Harith. Tiga-tiga nama ni Israeliat. Ada panggil Azazil, ada yang panggil Tawus, ada yang panggil Harith. Jadi nama-nama yang tiga-tiga ni adalah cerita-cerita orang-orang Israel. Yang kita nak percaya sebagainya, maka daripada Azazil, Tawus dan Harith ni, ulama telah menolak nama Tawus dan juga Harith. Ulama-ulama telah menolak nama Tawus dan Harith sebab dia telah melanggar syariat, sebab dia ada satu cerita tentang 2 nama ni. Jadi nama yang masih lagi ulama boleh terima lagi adalah Azazil. Azazil ni walaupun dia ni adalah Israeliat, tapi dia ni diambil dia punya cerita daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diambil daripada Wahab bin Munabbih. Dan walaupun Wahab bin Munabbih ni orang Israel masuk Islam, tapi yang meriwayatkan cerita tentang Azazil ini adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi walau bagaimanapun, nama ni nak tolak boleh, nak pengguna pun boleh, tak ada masalah. Sama juga dengan Malaikatul Maut. Nama Malaikatul Maut ini tak ada. Selain daripada Malaikatul Maut, nama ni memang Malaikatul Maut. Allah tak pernah gelar nama lain. Begitu juga di dalam Al-Quran, dan begitu juga disebut dalam hadis-hadis yang sahih dan juga yang dhaif sekalipun. Tidak ada namanya malaikat yang lain selain disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Malaikatul Maut. Begitu juga dalam tafsir dalam kitab-kitab ruh, Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dalam kitab Ziarah Alam Barzakh, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti,
Juga kitab iaitu kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah lil Imam Al-Qurtubi, bab mati lah. Mereka menyebut dengan Malaikatul Maut. Dalam kitab-kitab mereka tak menyebut dengan nama Israel. Jadi bila kita melihat daripada hadis, cerita-cerita ulama-ulama kibar tentang nama Malaikatul Maut ini, maka kita melihat ulama-ulama dalam bincangkan siapa yang kepada pada hari ini, siapa yang dinamakan Israel. Maka Israel itu adalah nama-nama yang digelar oleh penglipur lara Asatirul Awwalin, iaitu penglipur-penglipur lara yang menceritakan dongeng-dongeng orang-orang Bani Israel, yang akhirnya dikata bahawa Malaikatul Maut itu mempunyai nama, iaitu antaranya adalah Israel. Jadi sebagai orang Islam, kita kena guna nama yang betul, yang sahih daripada Nabi dan juga daripada zaman sahabat dan juga zaman tabi'in sekalipun. Yang datangnya dari Islam, malaikat yang wajib kita percaya ada 10. Antaranya adalah malaikat maut. Malaikat maut. Jadi kita gelar dengan nama yang tepat, nama yang betul, nama yang ada pada zaman Nabi dan zaman sahabat dan juga zaman tabi'in. Jadi disebut nama-nama yang diletakkan nama ulama-ulama yang kibar dalam kitab-kitab yang besar, tak letak langsung nama pun Israel. Jadi tak ada masalah lah nak nama Israel. Mungkin nama dia Israel, tapi kita Israel ni kita sekadar gelar, tapi kita kena i'tikad bahawa nama yang sebenar dia adalah Malaikatul Maut. Malaikatul Maut. Islam ni mudah sebenarnya. Namanya tak payah kita banyak-banyak. Pening kepala, cerita tu, cerita ni. Yang kita kena tahu, nama dia Malaikatul Maut. Dah cukup. Nama lain selain daripada tu semua adalah cerita-cerita yang penglipur level dari Israelia. Begitu juga dengan Iblis, maka kita cuma kena tahu nama dia adalah Iblis. Simple. Simple. Jadi, sebagai ulama ada katakan bahawa nama-nama lain selain daripada Iblis semuanya Israeliyat. Israeliyat. Maka kita nak tolak boleh. Tapi nama yang Harith dan juga nama Tawus itu memang ditolak. Ditolak. Oleh Allah, oleh ulama, sebab dia mengingkari syariat itu sendiri. Tapi ada satu nama daripada Israiliyat iaitu Azazil. Dia diterima sedikit kalangan ulama untuk menerimanya. Ada sebagian boleh menerima, sebagian ulama tak menerima langsung. Okey, tak ada masalah lah. Sebab dalam menceritakan Bani Israel ini, selagi mana dia tidak lari daripada syariat, Nabi sebut wala tusaddiquhum wala tukadzibhum. Percaya pun boleh, tak percaya pun boleh. Gitu. Macam cerita Arnab dan kura-kura. Pertandingan Arnab dan kura-kura. Cerita tu betul tak betul? Tak betul. Bukan tak betul. Cerita tu tak kata betul tak betul. Cerita tu tak ada dalam hadis. Tak ada satu pun ulama-ulama yang membenarkan cerita tu sahih. Tapi nak percaya pun tak salah. Tak nak percaya pun tak salah. Selagi mana dia tidak lari dari syariat Allah, maka nak percaya pun tak dosa. Tak tambah iman. Nak tak percaya pun tak mengurangkan iman. Begitulah kan. Tapi yang paling mudah kita ni, dalam cerita agama ni, kita ambil je. Sebab tajuk kitab ni pun cerita sahih dari langit. Kan? Hidup tenang tanpa Israiliyat. Saya bagi tahu juga sebab kita kena tahulah. Sebab macam juga belajar tentang ilmu sihir. Kita kena belajar tu fardu kifayah. Bukan untuk kita mengamalkan, tapi untuk kita mengelak daripada sihir. Untuk kita tahu mana ni sihir, mana bukan. Jadi kita faham. Sebabnya kita belajar ilmu sihir ini bukannya satu kewajiban bagi kita. Tapi dia kena belajar sebagai fardu kifayah supaya kita tahu mana yang sihir, mana tidak. Bukan untuk kita mengamalkan. Begitu juga dengan kita tahu tentang nama itu adalah mana Malaikatul Maut. Kita tahu nama yang Israel itu nama daripada Israiliyat. Kita tahu. Jadi kalau kita gelar pun Israel, malaikat Israel, bila Israel datang memanggil, maka kita tahu dah. Walaupun dengan nama kita panggil, kita tahu dia cuma cerita Israiliyat. Nama benar dia wahai anak, wahai cucu-cucu kita ni, adik-adik, kembali anak-anak cucu ni, kita ajar nama yang sebenar dia Malaikatul Maut. Okey, jadi sebelum sebenarnya kita akan bertemu dengan dia, jadi kita kena kenal semua. Jadi iblis yang bongkak meninggi diri ni berasal dari tiga sifat. Yang mana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iaitu pertama sifatnya aba wastakbar,
wa kana minal kafirin. Kafir. Jadi saya dah lepaskan dalam minggu lepas, dia ada 3 sifat ni yang Allah telah confirmkan. Yang pertama al-aba, iaitu al-iba, iaitu dia menolak atau mengabaikan perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Yang kedua al-istikbar, sombong. Sombong tu apa dia? Sombong ni menolak kebenaran. Sombong ni menolak kebenaran. Yang ketiga al-kufr. Al-kufr ni apa? Kafir. Dia datang menolak kebenaran, mula-mula dia mengabaikan perintah Allah. Kemudian dia tolak kebenaran. Dan kemudian bila dia tolak kebenaran, maka Allah gelar dia sebagai yang ketiga, iaitu kafir. Ya kafir. Jadi sebelum Allah nak bagi dia kafir, seorang yang sombong ni belum tentu kafir lagi. Tapi bila Allah tanya dia ni kenapa dia sombong, maka Allah tanya dia dengan 2 soalan. Yang pertama sekali, Allah tanya dia dengan soalan yang pertama. Dia kata, qala ya iblis, qala ma mana'aka alla an tasjuda. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Pertama dia tanya, wahai iblis, apa yang menghalang engkau supaya sujud kepada Adam? Apa yang menghalang engkau supaya sujud kepada Adam? Okey, pertama sekali disebut apa yang menghalang engkau an tasjuda, dengan perkataan an saja. Apa yang menghalang engkau supaya sujud? An tasjuda. Soalan kedua, qala ma mana'aka alla tasjuda. Ma mana'aka alla, bukan an. Tadi an tasjuda, ni alla tasjuda. Ada beza. Para ulama kata, ahli tafsir memahami kebanyakannya maknanya la itu sebagai makna yang sama. Makna menguatkan. Tidak. Dia bukan makna menguatkan. Soalan yang pertama, apa yang menghalang kamu wahai iblis supaya sujud kepada Adam? Yang kedua ni, ma mana'aka alla, bukan anta. Jadi Allah tu kenapa ada perkataan alla tasjuda, beza, iaitu dia nak, Allah nak bagi tahu apa yang menghalang, faktor lain selain daripada faktor diri kau sendiri ni. Kau tak datang ke sujud kepada Adam, tak hadir pada waktu aku tengah perintahkan sujud kepada Adam ni. Kenapa tak hadir dan sujud? Maka kenapa kau tak sujud? Yang kedua, apa faktor luaran yang engkau tak sujud? Maksudnya sebab lain. Jadi macam kita, kenapa tak hadir? Hujan tadi. Nampak ni faktor luaran. Ini alla tasjuda. Kataan alla tasjuda tu, iaitu dalam surah, dalam Al-Quran, dikata bahawa bila sebut alla tasjuda, disebutkan maknanya itu adalah faktor luaran. Bila an tasjuda, faktor dalaman. Agak-agaknya apa iblis jawab? Agak-agaknya apa iblis jawab? Iblis jawab satu benda. Dia jawab, qala ana khairum minhu. Dia jawab, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Ini jawapan dia ni. Jadi kalau ingat, sebabkan dia kafir, kalau dia ada faktor luaran, maka dia belum lagi kafir. Contoh, kalau orang tu jahat, dia bunuh orang tu sebab apa? Sebab aku bukan bunuh dia, tapi sebab aku nak apa? Tak sengaja. Ataupun kenapa kamu tak hadir pergi sekolah? Oh, tadi kerana aku tak hadir pergi sekolah kerana banjir, kerana kereta bapa rosak, kerana hujan yang sangat lebat, kerana sakit perut. Ini disebut Allah. Allah di sini disebut faktor luaran. Kalaulah iblis jawab begitu, kenapa kamu tak sujud kepada Adam? Ada tak faktor lain yang menghalang engkau sujud kepada Adam? Iaitu qala ma mana'aka alla tasjuda. Tapi iblis jawab dengan soalan yang kedua, iaitu yang ma mana'aka an tasjuda, faktor dalaman. An saja. Iaitu dijawab faktor dalaman. Ana khairum minhu. Aku lebih baik. Maksudnya aku tak sujud kepada Adam sebab Adam ni tak ada apa. Maksudnya dia tak sujud kepada Adam kerana diri dia sendiri. Sombong. Tapi kalau lah iblis jawab waktu tu, aku tak sujud kepada Adam kerana waktu itu aku sakit perut. Aku tak dapat sujud kepada Adam kerana waktu itu jam tak sampai.
Maka yang ini tidak kafir lagi. Tapi dia jawab kerana diri dia sendiri, faktor dalaman. Sebab itu tanya anak-anak kita yang malas belajar, tanya dengan dia. Kenapa dia tak hadir? Kenapa malas belajar? Tanya kenapa mencuri? Tanya dengan dia beberapa soalan. Kita tengok, kita cek. Adakah kerana dia memang malas ataupun dia ada benda lain yang penyebab dia jadi malas? Contohnya dia tengok handphone manjang kat tangan dia. Tengok penyebabnya. Maka kita tahu penyebab dia, maka kita ambil handphone. Ambil handphone tu letak. Jadi kalau kita tengok apa penyebab. Kan? Sahabat saya, anak murid saya dulu ada satu, dia dan tiba-tiba dia ni dulu dia rajin. Banyak bercakap. Tiba-tiba dia jadi malas, mulutnya diam, dia ada melawan sedikit. Sebulan, 2 bulan saya tengok kenapa. Dan dekat 2 bulan dia perangai macam tu. Bagi kerja rumah, homework dia tak boleh buat. Tak boleh siap. Lama-lama setelah 2 bulan saya pun selusur penyebab. Penyebab. Rupa-rupanya bila saya tengok guru-guru di situ, maka dia pun jawab, mak bapak dia ni bercerai. Mak bapak dia bercerai. Masalah keluarga, masalah rumah tangga, yang mana bila masalah rumah tangga, bila saya tahu benda tu, Allah. Seorang budak yang baik, pandai, cerdik, beradab, tapi jadi dia pendiam, jadi macam pemalas. Jadi bila saya tahu tu, saya tak marah dia lagi. Saya diam je, sebab saya tahu punca. Sebab tu kena nak tahu satu masalah, jangan tengok masalah, tapi punca masalah. Nak menyelesaikan masalah, bukan tengok masalah, tapi tengok punca daripada masalah. Punca masalah. Jadi sebenarnya kalau satu benda, tengok isteri kita mungkin malas, macam tu, saya tengok kenapa, kau contohlah kan, tak nak masak, kenapa ni, kan? Rupa-rupanya mesti ada sebab. Rupa-rupanya kita semalam masak, bila semalam dia masak, saya terlupa nak makan ke, buat tak ingat kan. Datang-datang lah, dia buat hidangan paling special, nunggu-nunggu kita tak makan pun. Mungkin kecil hati, mungkin lah. Faktor dia tak masak tu, kita kena tahu. Malas ke, ataupun ada sebab lain. Jadi kita sebelum kita nak bercakap dengan dia tu, kita tahu punca masalah. Kita tak tahu punca suami kita tak nak macam ni, kenapa? Kita ada tak masalah dengan dia? Dengan suami kita ni, suami kita dia rupa-rupanya dia ada masalah, rupanya gaji tak masuk, duit habis dan sebagainya. Ataupun ada kita salah, yang lain yang kita tak perasan. Jadi tanya tu, apa punca? Selidik dulu apa punca, baru kita senang nak selesaikan masalah. Selesaikan masalah. Masalah ni sebenarnya kita kena tahu penyelesaian punca dia. Bila ada masalah, jangan fikir masalah. Fikir bagaimana nak menyelesaikan. Kalau ada masalah, dalam kita tengok cara menyelesaikan masalah, bukan kita fikir masalah, tapi kita kena cari punca dia dan selesaikan. Contoh, ni ada kelebihan, antara pro kontra lah lelaki dan perempuan. Saya waktu ada sekali bawa ada golongan perempuan masa sekolah dulu. Masa belajar kan sama-sama kan, lepas review kan. Tapi kita ni sebagai lelaki, kita akan bawa lah perempuan. Mungkin pengalaman kurang, jadi dua-dua bawa. Tapi ada satu benda yang saya nampak, perangai perempuan ni ada agak semua. Kebanyakan, bukan semua. Saya pergi KL bawa kereta. Bila bawa kereta, saya punya jalan ni, lepas highway tu, dia terlepas jalan. Yang saya tak tahu jalan. Jadi, yang saya tanya tadi, alamak, jalan terlepas. Ini ke jalan dia? Inilah. Lepas tu yang perempuan dekat belakang ni, kawan saya ni. Itulah kau. Kenapa tadi waktu itulah berbual, waktu tadi gini. Saya kata, kita ni terlepas jalan. Boleh tak fokus jalan mana nak selesaikan? Boleh tak fokus lepas ni jalan mana kita nak selesaikan supaya boleh dapat patah balik? Ataupun dapat pergi jalan tadi? Ataupun dapat lalu jalan lain? Cuba dalam satu benda ada masalah, terus selesaikan masalah. Tak payah fikir masalah. Nak punca masalah ni boleh. Nanti dulu fikir. Lepas daripada ni fikir balik. Kenapa tadi? Itulah waktu tu berbual. Jangan berbual. Ni postmortem. Postmortem boleh. Lepas tu ada postmortem. Cara skill selesai masalah. Tapi masalah sebenar sekarang adalah sesat. Jadi kena terus fikir macam mana jalan penyelesaian. Jadi bila kita satu benda dalam hidup, begitu juga dalam hidup, kalau kita dalam ada masalah,
kita kena tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Bagaimana jangan menyelesaikan, jangan memikir masalah, dia memikir. Duk mikir, duk benar kaki dia sakit, hati sedih kan, duk sedih kat rumah, patah hatiku kan, menanggung derita, duk memikir masalah. Jadi habis. Jadi fikir bila dah kena buang kerja, dah kena tak ada sebab kena buang kerja, duk kejap je masalah ni, fikir satu hari cukup lah. Lepas tu besok fokus macam mana nak menyelesaikan masalah. Sebab tu dalam Al-Quran, kalau baca tafsir Al-Munir dalam surah Alam Nashrah Laka Sadrak, fa'idha faraghta fansab, apabila fa'idha faraghta, bila mana kamu selesai dalam satu perkara, ataupun datang satu perkara, dah selesai, ataupun apa saja, selesai satu perkara, faraghta fansab, maka kamu kena terus melakukan seterusnya, langkah seterusnya. Bila kita kena buang kerja, langkah seterusnya duduk rumah, kita termenung kejap lah, mungkin sedih. Lepas tu terus kita solat istikharah, kan, sebagainya. Ataupun kita ambil tindakan yang baik, iaitu solat yang mana Nabi Daud, wasbir ala ma yaqulun, sabarlah wahai Nabi Daud, waskur awa Nabi Muhammad, waskur abdana Daud, kami ceritakan tentang Nabi Daud yang tenang, yang hebat. Yang mana mereka diberikan atainahul hikmah yang hebat, tak pernah buntu dalam benda. Iaitu solat apa dia? Solat duha. Buat, lepas tu kemudian buka surat khabar, doa pada Allah. Terus bagaimana nak selesaikan masalah. Duk mikir, kenapalah aku dibuang kerja. Apalah malangnya nasibku. Nak dekat 6 bulan. Abang, cepatlah kita ni macam mana nak makan beras. Duk mikir masalah. Kalau lah aku tak dibuang kerja waktu tu, habis. Jadi benda ni terbaik adalah cara dan bagaimana nak menyelesaikan masalah. Sebab jangan terlampau lama memikirkan masalah. Orang yang terlampau lama memikir masalah ni masalah. Di masalah tu dipikir. Orang fikir bagaimana nak selesaikan masalah. Tu kena fikir. Tu kena fikir. Duk mikir masalah. Dia tak tahu orang lain pun ada masalah juga. Bukan dia je. Kan? Bukan dia je ada masalah. Orang yang selalu mikir masalah ni yang bunuh diri. Putus cinta, bunuh diri. Putus cinta, bunuh diri. Ada banyak sahabat kan, dalam berita dulu sebelumnya ada budak You, lelaki-lelaki, orang Cina lah. Bangsa bukan Islam, bukan Cina, bukan Islam. Dia bunuh diri sebab orang lelaki. Dalam berita, ingat lagi masa saya belajar, bunuh diri sebab dia rupanya dia baru putus cinta dan dia bunuh diri. Itu sebab tu dia mikir masalah tu. Jadi bila dia mikir masalah tu, lama-lama dia boleh jadi gila, jadi stres. Jadi stres. Umar bersepah, fikir masalah. Gemas lah. Ataupun tak payah fikir. Kalau rumah bersepah, fikir. Rumah bersepah. Okey, kita ada mata lagi dapat melihat rumah bersepah. Masih ada lagi mata boleh melihat. Ada orang tu mata dibuta dah. Tak nampak. Tak nampak. Nak nampak tengok bersih. Yang kotor pun tak dapat tengok sebab mata buta. Jadi kita dapat tengok mata bersepah ni sebab mata kita sihat lagi. Kalau anak bising kat rumah, ya Allah bising, ya Allah. Anak saya 6 kecil-kecil semua. Tak payah fikir. Kan? Baik fikir, alhamdulillah telinga ni masih lagi boleh mendengar. Mendengar. Ada orang telinga dah pekak dah. Kalau tengok dinding kena conteng, sabar je lah. Sebab ada juga yang nak menconteng dinding rumah saya tu. Ada juga dinding rumah saya yang ada juga orang yang nak conteng dinding rumah. Ada orang yang rumahnya bersih. Rupa-rupanya tak ada anak. Tak ada anak. Tak ada siapa yang nak conteng dinding dia. Tak ada siapa yang nak pernah tumpahkan melo kat rumah dia. Tak ada siapa yang pernah muntah kat rumah dia. Jadi kita bersyukur pada Allah. Kak Normawati, anak saya siap puji. Rumah siapa dah tu yang yang ada rumah kuih 3 segi tu. Yang rumah dia cantik tu. Dia kata, cantik lah rumah dia. Dia kata cantik. Rumah mana? Rumah yang ada kuih 3 segi dia kata. Ketupat palas. Rumahnya saya kata, kamu apa orang kat rumah ni, rumah tu yang ada kuih tu, tu kat rumah Mak Teh, kata. Rumah Tok Teh. Ketupat lah tu. Dia kata rumah tu cantik, cuba contoh rumah macam tu kan cantik. Cantik rumahnya. Kecil tapi kemas. Cantik. Jadinya, ketika mana saat disebut jangan terbeban dan kalau ada masalah, maka pertama sekali kita kena selesaikan masalah. Dan nak selesaikan masalah, kita kena tahu punca
daripada masalah tersebut. Jadi contoh, Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Kalau kita tengok anak kita, pertanyaan. Jadi bertanya, kalau anak kita mencuri, kita kena panggil dia, kita kena tanya dia 2 soalan. Long, kenapa mencuri? Yang kedua, kita kena tanya, ada tak faktor lain kenapa dia mencuri? Jangan tuduh saja. Mungkin dia jahat hari ni, dia mencuri. Tapi kita kena tahu juga cari, dia ni mencuri sebab apa? Sebab rupanya ikut kawan, contoh. Sebab mungkin yang kedua, dalam yang kedua, Allah tanya, Iblis. Wahai Iblis, apa yang menghalang engkau supaya sujud? Soalan yang kedua, apa faktor luaran yang menghalang engkau sujud? Jadi Allah adil. Allah tanya juga, kod-kod manalah tahu Iblis ni ada alasan lain. Sebab-sebab lain. Jadi kita tengok anak kita jahat, anak kita malas, kita kena tahu. Mungkin faktor dia memang malas. Yang kedua, faktor dia memang ada sebab lain. Contoh, anak saya. Contoh dia malas. Saya tengok, oh dia suka dah main. Oh rupanya, contoh anak kita, dia main gadget. Kenapa faktor dia main gadget? Kita marah balik. Kau ni main handphone je. Kan? Main handphone je. Cuba cari masalah. Kenapa dia main handphone? Rupa-rupanya, kita main handphone. Kita pun main handphone juga. Jadi dia tengok kita main handphone. Sebab anak-anak ni dia akan tengok. Saya belajar dulu satu buku tentang buka surah Luqman. Dia akan tahu macam mana cerita anak. Anak ni, dia akan ikut bapak dia. Contoh cikgu. Kenapa cikgu ni? Anak-anak saya biasa kalau ngajar, saya tengok ada anak orang yang pandai. Saya tengok anak cikgu. Saya tak faham. Sebab apa? Bila saya ngajar, anak apa? Cikgu. Sebab apa dia pandai menulis lawan? Sebab cikgu-cikgu kat rumah, dia suka bawa balik kerja. Dan dia menulis kat rumah. Dia bawa balik kerja. Dia nulis, dia buat persediaan. Dia buat itu. Jadi dia, anak-anak ni suka pegang pensil dia. Kan? Sebab anak-anak dia tengok bapak, tengok mak bapak dia. Begitulah. Jadi, bila tengok kenapa anak-anak ni boleh mengaji tahfiz Quran, rupa-rupanya atuk dia, bapak dia ni suka sembahyang. Suka mengaji kat rumah. Jadi kalau bila tengok, kenapa anak-anak suka main handphone pada hari ini, tengok TV pada hari ini, sebab mak bapak dia suka tengok TV. Jadi punca sebenarnya anak ni, dia tu suka tengok handphone, suka tengok TV ni sebenarnya, asalnya daripada bapak dia. Mungkin kita sendiri. Kita sendiri. Sebab tu di rumah saya dah hampir 10 tahun. Tidak ada televisyen di rumah saya. Antara sebab, saya nak membesarkan anak dengan tidak ada pengaruh televisyen. Tidak ada pengaruh televisyen di rumah. Dan bila kita menyebut tentang perkataan tanya dengan dia, kenapa? Tanya 2 soalan. Jadi kalau kita ada suami, ada isteri, ada anak murid, pekerja, kita kena tanya dia kenapa datang dah sebulan ni lambat. Anak kita punya pekerja akan respect gitu. Kenapa ni Azman, kenapa datang sebulan ni dah 5 kali lewat? Tanya dengan dia, kita kena tahu dia ni datang lambat kerana apa. Pertama, supaya kenapa lambat. Yang kedua, ada tak faktor lain. Mungkin rupanya mak bapak dia sakit, dia kena bangunkan bapak dia. Sebenarnya ada lain. Jadi benda-benda macam ni, ingat dalam Al-Quran dah sebut dah. Bagaimana nak mendasari pertanyaan Allah sebelum nak menghukum Iblis sebagai kafir. Tak datang, dia tanyakan 2 soalan. Yang pertama, dia tanya kita tentang tanya secara Iblis tentang kenapa tak sujud. Yang kedua, apa yang menghalang engkau dari ataupun faktor luaran yang menghalang engkau supaya sujud. Tapi Iblis jawab dalam keadaan Iblis bertanya, Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Jawapan dia ni bukan faktor luaran. Jawapan dia faktor hati. Maksudnya individu dia. Kalau dah memang jawapan dia kerana diri dia, maka ini benar-benar sombong. Benar-benar sombong. Kenapa tak pergi masjid? Kenapa tak pergi sekolah? Kerana hujan. Okey. Kenapa tak pergi sekolah? Malas. Ini memang jawapan dia tu. Okey. Jadinya, kenapa disebut sebagai air ni? Jadinya, bab yang ke-23. Bab yang ke-23, kita masuk. Rahsia kebinasaan Iblis. Jadi kita masuk dalam bab yang ke-23. Apakah rahsia kebinasaan Iblis? Jadinya, apa rahsia dia? Terdapat pada perkataan, aku lebih baik daripada dia. Ana khairum minhu. Ini punca pertama
Sama kenapa Iblis tak sujud kepada Adam sebenarnya. Daripada aba, wastakbar, dia mengabaikan perintah Allah, lalu dia menolak kebenaran, kemudian jadi kafir. Punca dia satu je. Daripada dalam hati kecil dia, terdapat rasa diri lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi begitulah. Kak Normawati, Assalamualaikum. Saya baca dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halijah Said, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. Surana Izulina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaslina Hawalid, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Nurizan Nurdin, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Zainab Lom, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Kak Rabiah Yaakob, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Okey. Jadinya, ketika mana Kak Azrina Abu Bakar, reminder yang baik, ada masalah jangan fokus masalah, tapi luaskan fikir untuk cari solusi pada masalah. Okey. Sebab itu saya nak mengajar erti supaya kita ni masalah yang ada kesabarannya, kerana masalah ni lah menyebabkan kita jadi stres. Sebab tu saya berulang-ulang mengajar supaya mendidik diri saya sendirilah, mendidik diri saya sendiri supaya selalu bertadabbur dengan ayat Quran surah Sad ayat 17. Saya amat beramal dan selalu meletakkan ayat tu sebagai saya punya amalan. Yang saya baca sebentar tadi, yang saya dah pernah baca sebelum ni pun, saya baca sekali lagi juga. Saya ingatkan, isbir ala ma yaqul. Cerita ni memang Nabi tengah stres, buntu otak Rasulullah. Maka Allah bagi sungguh sabar, wahai Muhammad. Ingatlah cerita Nabi Daud. Nabi Daud, orang yang paling tenang, orang yang paling cool. Tak pernah rasa stres, ada masalah tak pernah stres. Maka ketika itulah Daud ni ada dua sifat yang paling hebat. Pertama, al-aid, rajin betul bekerja. Rajin bekerja. Innahu awwab, dan segala urusan dia diserah pada Allah. Segala urusan dia, baik dunia, baik akhirat, diserah pada Allah. Innahu awwabin, dia ni awwabin. Sesungguhnya inna sakhrana al-jibal ma'ahu. Sesungguhnya waktu dia solat, pada waktu asyi bil asyi wal isyraq, pada waktu isyraq, pada waktu petang, dia ada solat. Sujud pada Allah. Waktu sujud tu, gunung ganang turut sujud bersama dengan dia. Wa tayra mahsyurah, burung-burung berkumpul. Kullun lahu awwab, sesemuanya gunung-gunung, burung-burung pun awwabin. Innahu awwab, kullun lahu awwab. Semua sekali awwabin, awwab. Wa shaddadna mulkahu. Ingat, waktu itulah kerajaan yang Allah beri kepada malaikat, kepada Nabi Daud, kerajaan yang kuat. Wa atainahul hikmah, dan juga datangkan kepadanya hikmah. Hikmah ni, ya Allah, dia tak pernah buntu dalam satu perkara. Tak pernah. Orang yang stres ni apa buntu. Masalah tak boleh selesai. Tapi Nabi Daud ni hebat. Wa faslul khitab, dan dia tak pernah, keputusan dia tak pernah salah. Tepat, cepat, tepat. Sebab itu, ayat selepas ini, selepas ayat ni, semua cerita Nabi Daud, sampai Nabi Daud ni dia ada masa-masa dia waktu dia memerintah, ada waktu dia ni duduk dekat satu tempat, mihrab dia, sembunyi. Sebab dia ni, kenapa Nabi Daud sembunyi dalam ayat Quran? Dia sembunyi untuk solat. Sebab dia ni menjadi satu orang yang menjadi pusat pertanyaan orang. Semua orang nak tanya dia, sampai Nabi Daud ni curi-curi solat. Sampai dia tengah solat kat mihrab tu, ada orang panjat dalam Quran ni, dalam cerita dalam Quran. Sampai dia ni, dia panjat mihrab tu, dua orang lelaki tanya Nabi Daud, aku ni ada masalah, nak selesai. Dalam Quran, dalam cerita Nabi Daud ni, surah Sad, cuba baca. Cerita dia memang best. Kenapa sampai Nabi Daud ni dia kejar orang supaya orang nak tanya Nabi Daud? Sebab Nabi Daud ni hikmah, bijaksana. Dia ni orang yang, orang yang dia punya otak dia banyak idea. Jadi kalau orang tanya dia masalah, dia boleh jawab, okey gini. Jadi saya ada masalah, okey gini. Agaknya kenapa? Sebab antaranya dia adalah awwabin, solat. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika dapat ayat Quran ini, dia pun solat isyraq.
Datang pada zaman, pada waktu pembukaan Fathul Mekah, dia melihat Nabi SAW dan para sahabat solat duha. Maka ketika itu Nabi SAW sebut dalam hadis rawahul Muslim, dia kata salatul awabin, sesungguhnya solat awabin Nabi Daud adalah tarmadul fisal, iaitu pada waktu tu solat duha di pertengahan waktu, iaitu pukul 9 sampai pukul 11. Siapa berani solat pada waktu ini? Yang bangun pukul 9 pagi, Allahu Akbar, solat 2 rakaat. Masya Allah, la quwwata illa billah. Cuba tengok seminggu buat. Kalau ada masalah, hilang stres. Tak ada masalah, tenang. Orang yang cool, orang yang stres. Sebab itu duha. Sebab adalah solat, satu solat yang menyebabkan manusia ni, dia orang yang tidak stres. Tidak ada stres. Jadi di solat tahajud lain. Itu ketetapan hati. Ketetapan hati. Kan? Jadi ketetapan hati. Jadi kalau solat yang tadi, solat duha, gitu maksudnya kalau nak tahu tu. Jadi solat duha ni, Nabi SAW dia solat 4 rakaat. Dua-dua. Kalau Nabi SAW dalam hadis yang begitu banyak, Nabi suka solat 4 rakaat. Tapi Nabi SAW bercakap dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, dinasihatkan Abu Zar dan Abu Hurairah, dia kata solatlah 2 rakaat. Maka ketika itu Abu Hurairah buat 2 rakaat sampai mati. Abu Zar. Jadi boleh buat 2 rakaat juga. Walaupun Nabi sendiri buat 4, tapi sahabat dia suruh sahabat buat 2. Buat dua. Jadi boleh buat. Ada satu sahabat Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi solat 6 rakaat. 6 rakaat. Jadi dalam solat 6 rakaat ni hadis yang dhaif. Hadis tu dhaif, tapi boleh buat juga. Ada sebagainya kerana ada dikuatkan hadis yang lain, dia jadi hadis hasan li ghairihi. Jadi hadis dia juga agak kuatlah 6 rakaat. 8 rakaat alhamdulillah boleh buat juga. 8 rakaat hadis ni memang sahih. Tapi Nabi buat tu sekali tu dia. Iaitu ketika mana terbukanya kota Mekah. Gembiranya Nabi solat 8 rakaat. Jadi wallahu alam, insya-Allah tu di antara. Tapi buat 4 lah. Buat 4. Kalau saya sendiri, saya suka buat 4 sebab apa? Sebab bermula daripada 4 ni sebenarnya. Kenapa saya buat 4? Saya buat 2 mula. Saya buat 2, 4 ni sebab apa yang asal? Sebab ni lah, masa tu orang rumah saya ni ambil master. Masa tu dia master masa tahun 2000. Jadi dia ada masalah, banyak masalah stres kan. Jadi kan habis dah, dia dah PhD pun habis dah, settle. Jadi bila dia stres tu, saya cakap dengan dia, cuba kita try apa yang Nabi Daud ni buat. Dan kemudian cuba kita baca daripada hadis Nabi SAW, kan? Satu hadis iaitu solat 4 rakaat, ya hadis yang sahih. Ya Ibnu Adam, Allah sebut dalam firman, dalam hadis Qudsi, Nabi kata, wahai anak Adam, la tu'jizni min arba'in rakaat. Janganlah engkau lemahkan, jangan engkau tinggalkan daripada tinggalkan untuk aku ni, jangan tinggalkan 4 rakaat pada waktu awal pagi, awal siang, fi awalina harik, akfika akhirahu, aku akan sempurnakan hari kamu sampai petang, sampai siap satu hari itu selesai. Jadi bila tengok hadis ni, ulama sebut 2. 4 rakaat itu sebenarnya adalah 2 rakaat, 2 pandangan. 2 rakaat solat sebelum subuh, qabliyah subuh, dan 2 rakaat subuh. 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat subuh. Jadi 4 rakaat lah. Ni sebagian ulama berpandangan macam tu. Dan ada pandangan yang kedua yang lebih kuat, iaitu 4 rakaat itu adalah sebenarnya solat 2 rakaat duha. 2. Jadi ada 2 pandangan lah. Jadi solat 4 rakaat itu dikatakan qabliyah subuh dan juga solat. Jadi bila buat solat tu, try lah. Masa tu lah saya cuba untuk istiqamah. Cubalah. Nak duha tak berani. Nak tahajud nak istiqamah tak, sekarang tak dapat lagi. Itu kat ibu-ibu hari ni, ya Allah, hebat. Lepas tu saya menumpang ibu-ibu bonda-bonda kat sini ni yang iman yang kuat tu, doakanlah. Sebab saya sendiri, Allah, tahajud tak boleh nak istiqamah. Tak boleh. Seminggu sekali pun payah nak buat. Yang beramai sini bonda-bonda yang memang dah tahajud hebat. Cuma nak sebut duha tu, bolehlah sebab kita waktu tu tak tidur. Jadi buatlah yang buat yang gitu. Jadi cuba buat 4. Jadi orang rumah pun saya kata buat 4. Tapi alhamdulillah, mula-mula ya Allah, lompong-lompong. Seminggu nak dapatkan straight buat duha 4 rakaat payah.
Masuk bulan tahun kedua, tahun ketiga. Alhamdulillah, sekarang ni memang dah, bila dah buat istiqamah je, dia jadi macam seronok lah buat. Terus buat. Tapi bila dah buat ni, apa yang pengalaman yang ada? Iaitu orang rumah ni tak pernah lagi nak ngadu. Satu benda, tak pernah ngadu. Seperti kata, innahu awwab. Awwab ni, iaitu selalu menyerahkan urusan pada Allah. Waktu sujud duha tu, ya Allah, aku ni masalah. Ya Allah, aku ni punya assignment banyak. Ya Allah, aku punya ni begini banyak. Ya Allah, bayangkan begini. Dan mungkinlah tension kan, sebab orang rumah dengan nak habiskan PhD dia, dah selesai lah. Dengan ada 6 orang anak kecil, 6 orang anak kecil yang dan dapat suaminya pula malas macam saya. Jadi, station lah. Jadi, bila dah istiqamah tu, dia tak macam, tak stres lah. Sedap je. Bila cepat habis, Allah bantu. Bila kita buat tu benda hari ni ada lab kan, buat duha lah, 4 rakaat. Sebab bila kita buat waktu pagi, maka Allah akan sempurnakan hari tu. Jadi bila tak buat duha tu, macam seolah-olah ada benda yang tak sempurna. Yang tak sempurna pula sampai akhir. Jadi tak berani pula. Sebab ada sahabat syekh satu syekh saya, solat duha ni bukan untuk kita nak duit, nak rezeki. Tapi solat duha ni kita percaya bahawa Allah lah yang sang pemberi rezeki. Jadi bila rezeki ni bukannya duit, rezeki ni adalah bagaimana pengurusan rezeki dari segi kewangan, rezeki daripada apa saja. Jadi moga-moga dengan perkataan duha jadi menghilangkan sedikit stres. Sebab otak kita ni kalau kita fikir secara direct, otak kita akan panas. Sebab tu bila otak kita ni gunakan betul-betul, memang boleh. Tapi waktu stres. Berapa ramai hari ni orang ambil PhD tak habis belajar. Berapa ramai hari ni orang belajar tak habis belajar. Hari ni ada anak seorang dah pulang kabut. Sebab apa antaranya? Sebab sama je. Dia guna otak dia walaupun bijak tapi stres. Stres tu yang berbeza dengan orang yang duha. Orang yang duha ni dia walaupun dia fikir tapi dia bagi ke otak dia ni supaya Allah duduk waktu sujud, ya Allah banyaknya kerja. Datang contoh kat Normawati Makti datang file banyak. File semalam ada 10. File ni bos bagi 8 lagi. Bayangkan tak pening. Masalah stres kan? Solat duha. Duha, ya innahu awwabin. Dia panggil awwabin sebab serahkan segala urusan kepada Allah. Ya Allah, semalam punya file pun ya Allah dalam hati. Ada 8. Hari ni ada orang hantar yang 8 tu aku pening. Hantar lagi 10. Kita duha. Sebenarnya masalah yang ada tu Allah yang bagi. Yang menyelesaikan masalah juga Allah. Yang menyelesaikan masalah juga Allah. Jadi, siapa kat sini yang stres, duha lah. Duha. Cara dia. Cara itu antara tip yang saya pernah dapat dan pernah rasa lah. Pernah rasa selain daripada mungkin sedekah. Kan Nabi pernah sebut, pada siapa yang dia ni tak ada kewangan nak sedekah duit, kan, maka dia kata sedekah cukuplah dengan solat duha 2 rakaat. Jadi dia mencukupi keseluruhannya. Okey, rahsia bab yang ke-23, aku lebih baik daripadanya. Sebab saya tak ada semayang lain, tak apa kuat sangat. Jadi macam semayang macam mana. Tapi jadi yang dua saya dapat rasakan lah. Sebab saya cuba. Tapi benda tu pun sebab asalnya stres. Tapi bila kita baca tafsir, kita belajar, ada rahsia. Kenapa Nabi Daud hebat? Kenapa Nabi Daud ada 100 orang isteri? Ada kerajaan yang kuat, tapi dia tak pernah rasa marah, tak pernah rasa stres. Allah ajar Nabi. Allah ajar Rasulullah SAW tentang rahsia kehebatan Daud. Sahabat-sahabat ikut. Jadi sayanglah kalau kita yang hari ini sebagai umat Muhammad SAW yang diturunkan Al-Quran sebagai penyelesai masalah, jadi menyelesaikan masalah. Okey. Jadi sekarang ni apa yang disebut rahsia kebinasaan iblis adalah aku lebih baik daripada Adam. Okey. Kataan aku lebih baik daripada Adam ini, ana khairum minhu. Kenapa sebenarnya? Perbuatan merasakan dalam diri sebenarnya jauh daripada lubuk hati iblis. Daripada awal iblis ini, dia daripada hati dia. Kenapa dia bukan tak nak sujud pada Adam pada awal? Daripada awal lagi dah tersemat silapnya iblis ni. Rupanya dia beribadat ribuan tahun kepada Allah, ada satu tersemat dalam hatinya. Dia rasa diri dia lebih baik pada orang lain. Ini dipanggil poyong.
Ini dipanggil koyo. Rasa diri lagi best daripada orang lain. Jadi siapa yang rasa sini diri dia lebih best daripada orang lain. Ini masalah pada ahli ibadah. Betul? Sebab Ibn Abbas pernah menyebut dalam ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 34, surah Al-Kahfi ayat 50, dia beritahu bahawa iblis ni asalnya duduk di syurga sebagai ahli ibadah yang hebat. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta dia menyebut iblis dia beribadat selama 8,000 tahun. Beribadat, menjadi ahli ibadat. Kita baru 80 tahun. Paling lama pun 80. Tak ada kot. Mana ada orang ibadat 80 tahun? Kan? Kalau sekarang umur 60 tahun dia beribadat, sila-sila baru umur 55 baru kuat ibadat. Ataupun paling tidak pun umur 20 tahun. Jadi orang nak beribadat, umurnya kena panjang. Jadi Imam Qurtubi kata paling tepatnya adalah 8,000 tahun. Tapi itu pun tak tepat juga. Sebab itu Israelian. Jadi kita boleh ambilkan jangka masa ibadat ni, kita ambil 8,000 tahun sebab ulama nak bagi tahu lamanya ibadat iblis. Tapi ada benda yang kesilapan iblis, dia merasakan diri dia lebih hebat. Jadi apa sifat merasakan diri lebih hebat? Itulah namanya sifat ta'ajub. Itulah sifat ujub. Itulah sifat ujub. Ingat namanya sifat yang di sini, rahsia kebinasaan iblis adalah ujub. Ain, jim, waw, ba. Benda-benda semua pernah dengar nama. Pernah dengar tak nama ujub? Pernah dengar, Ustaz. Okey, pernah dengar. Jadi alhamdulillah. Itu sifat. Jadi ya Allah, bahaya tu ujian ni. Jadi sifat itulah penghancur ahli ibadat. Ahli ibadat. Jadi bahayalah sebab bila saya dekat sini, saya rasa saya lebih handsome. Bila handsome tak apa, itu hal dunia. Saya rasa saya lebih hebat ibadatnya. Bila baca Quran, rasa lebih baik bacaannya. Rasa lebih baik bacaan untuk perbetulkan bacaan orang, tak apa. Jadi sifat ujub itu sifat penghancur ibadat. Tokku Pasir Gudang ataupun dipanggil Mat Isa Deraman. Apa saja sekiranya kita mengkritik seseorang. Sekiranya seseorang yang dia mengkritik seseorang kerana menghinanya. Seseorang bila dia mengkritik, menegur seseorang, kesilapan seseorang kerana perasaan menghina. Betapa bodohnya orang tu kerana menghina. Maksudnya kita kritik orang tu kerana kita ni merendahkan dia, maka akan menghancurkan pahala kita. Akan menghancurkan pahala kita. Sebab itu sifat ujub. Menegur orang ni, bukannya orang tu kita kena jaga hati dia, kita sendiri kena jaga hati. Jadi sifat ni memang ngeri ni sebenarnya. Kalau saya fikir benda ni memang takutlah. Takut. Dia sifat takabur tinggi sangat. Sifat yang awal daripada kecil. Ujub. Duduk kecil dalam hati. Sifat ujub. Jadi bila datangnya sifat ujub, maka Nabi SAW dalam suratul Kahfi, suratul Kahfi, dia pernah sekali menyebut tentang Nabi pernah menyebut ketika mana seorang adik-beradik, dua orang adik-beradik, yang mana seorang adik-beradik ni dia sombong, dan seorang lagi dalam keadaan dia ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Iaitu ayat 32 hingga 44 suratul Kahfi. Ketika itulah maka sombong tu kenapa dia? Dikata kerana sombong itu dia kata dalam waktu tu dia kata aku ini lebih banyak pengikut. Aku lebih banyak pengikut, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak pengikut, aku lebih banyak harta dan aku lebih baik daripada kamu. Kenapa aku kaya? Sebab aku lebih banyak usaha daripada kamu. Kenapa aku kaya? Kerana aku lebih hebat daripada kamu. Kenapa aku begini? Kerana aku ni lebih begini daripada kamu. Ini hal dunia je. Maka ketika itulah, maka akhirnya yang seorang lagi ni yang bernama Qitfir ini lalu menyebut walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Kalaulah kamu katakan lebih baik ini semua milik Allah,
tak ada kekuatan melainkan Allah. Agaknya apa yang Nabi sebut? Nabi bila datang ayat Quran ini, Nabi pun sebut, man ra'a syai'an fa'ajabahu. Barang siapa yang melihat pada diri dia ini, lalu dia ujub. Dia melihat pada kehebatan diri dia, dia lihat kebanggaan pada harta, anak dan keluarga dia. Dan apa yang dia ada? Pekerjaan dia, kebun dia. Fa'ajabahu, Nabi kata. Maka dia rasa ujub. Terasa terdetik dalam hati kecil dia ni, rasa ujub. Rasa lebih baik daripada orang lain. Dia bila tengok rumah dia ni kan, tengok datang rumah orang, tak macam rumah aku lah, rumah aku lagi baik. Apa rumah gelap. Dia rasa diri lebih baik. Bila tengok kawan-kawan reunion, dia rasa nak cerita pasal kejayaan dia sebab dia rasa dia punya kejayaan lebih hebat. Siapa yang merasanya? Kalau tak rasa tak apa. Jadi dia dah fa'ajabahu, dalam hatinya ada ujub. Semua orang ada, kebanyakan ada. Jadi apa penyelesaian dia? Faqala, maka hendaklah dia berkata, Masya Allah. Ini la quwata illa billah dalam Al-Quran tadi. Ini adalah ayat penghapus ujub dalam hati. Ayat penghancur ujub dalam hati. Masya Allah, Nabi kata. La quwata illa billah. Apa dapat? Lam tadurrahul ain. Dia tak akan terkena penyakit ain. Ingat penyakit ain ni penyebab dia apa? Penyebab dia kerana orang suka puji kita dan kita sangat suka puji-pujian. Kita sangat suka orang puji kita. Dan kita pun rasa poyo dia orang puji kita. Jadi bila rasa macam tu, ain datang. Penyakit ain, penyakit penghinaan dari Allah. Jadi bila orang puji, sebut Masya Allah la quwata illa billah. Yang kedua dapat apa? Yang kedua, lam tadurrul ain. Yang kedua, lam yara fihi makruhan. Maka dia tidak akan melihat kebencian sedikit pun pada benda yang dia ada. Harta dia. Apa anugerah yang kita dapat bila rasa ujub, rasa bangga, rasa macam, ujub ni. Ada sedikit ujub bila ada harta ni. Bila kita rasa macam, ujubnya aku. Rasa lebih baik pada orang lain. Maka Masya Allah la quwata illa billah. Maka tak akan ada kebencian kita pada harta kita, anak kita dan keluarga kita dan pada ibadat kita yang kita ada. Kita tak rasa benci. Seronok. Dan yang ketiga, kita dapat apa? Lam yara fihi afatan dunal maut. Sampai mati, kita tak akan pernah melihat keburukan sedikit pun pada anak kita yang kita banggakan, isteri yang kita banggakan, keluarga yang kita banggakan. Bila orang puji saya, Ustaznya muka macam muka tu lah Ustaz. Muka Ismail lah contoh lah kan. Masya Allah la quwata illa billah. Rasa, tiba-tiba rasa dalam diri. Yes, aku ni kan. Bila rasa macam tu, macam contohnya saya kata, saya jumpa Mak Teh kan. Mak Teh, ini Mak Teh ke? Dah umur nak kat pencen. Ya Allah, muka macam 40-an. Saya jumpa Mak Teh, ya Allah, muka macam 40-an. Muda nampak. Tak seperti kata umur je dah nak kat pencen. Padahal umur macam umur 48, 45. Kan? Jadi, apabila dipuji, rasa ujub dalam hati. Masya Allah la quwata illa billah. Tak akan pernah kena penyakit ain. Tak akan pernah melihat kebencian. Tak akan pernah melihat keburukan sedikit pun pada benda yang kita suka, benda yang kita ujub. Jadi ayat penghancur ujub disebut dalam kitab ini. Kalimah yang disebut banyak lah sebenarnya adalah Masya Allah la quwata illa billah. Ini salah satu kalimah. Salah satu kalimah penghancur ujub. Penghancur ujub. Dan ada satu kalimah lagi dalam surah An-Naml. Surah An-Naml ada satu lagi kalimah, iaitu bila mana seorang lelaki yang dia nak pergi ke seorang lelaki yang Nabi Sulaiman kata, ada tak di antara kamu yang boleh mengangkat istana Nabi Sulaiman Balqis? Maka qala ya Ifrit, maka berkata Ifrit, aku boleh angkat istana tersebut sampai majlis kita selesai. Maksudnya kita punya persidangan parlimen kita selesai, maka sampailah istana. Maka Nabi Sulaiman kata ada tak yang lain? Maka datanglah orang yang ahli ibadat, orang yang hebat, wali Allah, manusia, dia angkat tangan, dia kata, bukan dia angkat tangan lah, dia kata bahawa aku boleh bawa sekelip mata. Kamu kelip mata, buka balik sampai dah istana depan mata kamu. Maka bila dipujilah, hebatnya kamu. Maka apa yang lelaki tu jawab? Lelaki tu 3 benda. Aku takut, dia kata. Dia kata, aku takut, aku tidak bersyukur. Aku takut, ini adalah, kenapa? Dengan kalimah ayat dia apa? Ini adalah ujian bagi aku. Oh, ini kalimah yang hebat.
Sehingga datangnya nikmat kelebihan pada diri dia, disebut ini adalah ujian bagi aku. Bahaya. Ini satu benda yang aku takut. Ini adalah ujian. Benda nikmat yang aku dapat ni, boleh bawa istana ni, ini bukan kita benda dia. Ini bawa istana Balkis kelip mata. Yang Nabi Sulaiman pun tak boleh bawa. Dia boleh bawa. Oh, hebat ni kalau dapat kat kita, belagak gila. Tapi dia kata, aku takut. Ini adalah ujian bagi aku. Jadi kalau kita ni, kita tahu kita ni hebat, muka handsome, muka cantik, badan sihat, umur 60, badan sihat, ini sebenarnya ujian. Kena takut. Supaya Allah tengok kita ni sombong tak? Ujian bagi kita. Bila diberi nikmat yang kaya. Jadi yang kedua dia tanya apa? Sebutan dia. Haza min, dan qala, lalu dia berkata. Apa agak lelaki tu kata? Dia kata kepada Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan yang telah diberikan Allah kepada aku. Ini semua kurniaan daripada Allah. Ini sama dengan kalimah Masya Allah la quwwata illa billah, furtus ni dan kitsir. Yang ini kalimah laki-laki tadi. Jadi dua-dua ni boleh. Hadza min fadli rabbi boleh. Kalau orang puji kita kelebihan rumah kita, cantik mah kat rumah mati, hadza min fadli rabbi boleh. Cuma hadza min fadli rabbi ni lebih kepada kelebihan. Ni ulama sebut beza dia apa? Hadza min fadli rabbi ni lebih kepada kelebihan yang orang lain tak ada. Contohnya suara sedap. Tulisan khat cantik. Cantiknya tulisan kamu. Hebatnya. Hadza min fadli rabbi. Muka kamu ya Allah. Cantiknya muka kamu. Hadza min fadli rabbi. Tapi kalau benar kita usahakan, contohnya rumah, kerjaya dan sebagainya, maka yang ini boleh sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Tapi lebih kepada personal. Kelebihan yang tak ada pada orang lain yang kita ada. Maka lebih sesuai kita gunakan hadza min fadli rabbi. Dan kalau satu kalimah tentang harta, anak boleh sebut tentang, ini adalah boleh sebut tentang Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi ingat, perbuatan yang menghancurkan iblis, yang pertama sekali adalah ujub. Jadi satu perkara yang boleh menghancurkan ujub dalam kalimah Masya Allah la quwwata illa billah, ataupun hadza min fadli rabbi wallahu a'lam bis-shawab. Dalam sedar tak sedar, setelah selebih sejam saya bercakap, Allahu a'lam. Jadi insya-Allah jadi na'udzubillah, moga-moga diberikan kekuatan kepada kita untuk beramal. Ada tak soalan? Mungkin satu dua soalan ataupun perbincangan yang boleh kita berbincang. InsyaAllah sebab kita tutup dengan surah Al-Mulk. Kalau isyarat ada kan? Isyarat tak apa, kita terus relax kan? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya buka peluang pada jemaah dulu sebab soalan saya bukan kaitan dengan tajuk malam ni. Ada perbincangan dalam tim AJK tapi perlukan Ustaz punya penjelasan. Okey, boleh. Okey. Saya buka yang lain dulu kalau ada yang berkaitan topik malam ni, sila. Okey, insyaAllah boleh yang boleh nak message, boleh message dalam ni. Dan boleh tengok satu-satu mungkin ada. Cik angkat tangan, sila Cik Boleh. Okey, boleh, insyaAllah. Cik Ha? Siapa? Okey, tak ada tu. Kalau tak ada saya terus. Ustaz, macam ni sebabnya kami tengah bincang pasal program untuk korban, Hari Raya Korban insyaAllah. Ustaz, boleh tak? Sebabnya di tempat saya, Ustaz salah seorang guru fardu ain saya lah, dia pernah bagi cadangan lah pada, kan kita biasanya kalau yang tak mampu untuk korban seekor lembu contoh, kita akan buka kepada bahagian, seekor tu jadi 7 bahagian kan. Tapi pada golongan yang tak mampu, so Ustaz kata buka je berapa yang diorang boleh infak. Makanya katalah satu grup tu dia infak, dia ikut kemampuan dia sebab dia inginkan pahala untuk menyertai korban tu. So bila terkumpul, contohlah kata saya tak tahu harga lembu sekarang 1,400 lah contoh. Kata dah terkumpul, katalah saya dapat bagi RM50, dia ni dapat bagi RM20, ni dapat bagi RM100. Makanya masa korban nanti hanya niat umum lah pada penginfak untuk lembu sekian-sekian. Boleh tak Ustaz perkara tu? Okey. Allah, okey, insyaAllah. Yang pertama sekali, korban ini bermakna dalam Al-Quran tentang korban,
iaitu bermula daripada kisah Nabi Adam, iaitu watlu alaikum, watlu, ceritakanlah wahai Nabi tentang dua orang anak Adam. Dua orang anak Adam, iz qarraba qurbanan, dengan bil haqqi, dengan sebenar-benar cerita ketika mana mereka melaksanakan kurban. Ini surah Al-Maidah. Yang mana akhirnya Qabil dan Habil ini dia mengeluarkan korban mereka supaya mereka nak tahu mana di antara mereka yang lebih tinggi imannya. Lebih tinggi imannya. Jadi waktu tu Qabil adalah petani, dia keluarkan beberapa tangkai tanaman dia, dan juga Habil sebagai peternak dikeluarkan kambing yang gemuk. Nak mana satu lihat mana lebih hebat iman dia siap korban. Jadi daripada riwayat dalil ini, maka banyak ulama-ulama meletakkan bahawa korban ini asalnya adalah pengorbanan. Allah nak tengok bagaimana kita punya iman. Bagaimana kita punya iman. Dan bagaimana kita punya keikhlasan. Jadi sebab itu dalam mazhab Syafi'i, dia tidak boleh belanja anak untuk korban. Dia tak boleh belanja kawan untuk korban. Sebab tu sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf, dia walaupun Ibn Abbas ni miskin, dia tak akan belanja kawan dia korban. Itu pertama. Yang pertama. Okey. Yang kedua adalah apa hukum kita sembelih korban yang macam ayam sebagainya, maka tak boleh juga. Walaupun Ibn Abbas dia pernah sembelih ayam untuk korban. Jadi sahabat-sahabat Nabi tak pernah buatkan korban untuk dia. Tak pernah buatkan jadinya. Jadi pertama sekali mesti lembu, mesti kambing, unta, sebagainya. Okey. Persoalan di sini tadi adalah, boleh tak kita dalam satu bahagian lembu yang berharga, lembu, contohlah saya memang daripada kecil memang penglibatan korban. Daripada korban, penglibatan korban saya tahun lepas pun, sekarang 25 ekor lembu ambil, dan yang lepas saya lepas raya di Kemboja. Tahun lepas saya buat sembelih di Kemboja. Lebih daripada one shoot tu saya sembelih satu hari tu saya sembelih 80 ekor dalam masa berapa jam. Tapi sembelih sana lah. Sembelih lembu. Jadi bila pasal korban, kalau lembu di sini Malaysia, lembu Malaysia ni dia katakan harga dia standard 4,500 satu ekor. 4,500 kalau bagi kepada 7 bahagian, katakanlah 4,500 kita bahagi 7. Jadi seorang lebih kurang 650. Tapi biasanya kita akan ambil terus upah orang lapar, kita akan ambil kontraktor upah, dan siap dengan penyembelih, siap kita akan bagi seorang dalam 500 atau 300. Jadi kita turun naikkan kepada satu bahagian 50. Jadi 650 turun naikkan 700. Nah, 50 tu jadikan upah. Supaya kita tak payahlah kita bagi penyembelih tu upah daging. Kita dah siapkan, okey, satu lembu upahnya 500. Jadi siapa yang, kalau 3 orang yang buat, dapat 500. Bagi-bagilah. Kalau dia buat 2 ekor lembu, dapat 1,000. Jadi kita senang. Dia tak payah fikir pasal daging. Dia memang, kerja dia memang buat kambing. Okey, jadinya 700 lah ambil. 700. Boleh tak 700 ni dibagi-bagi? Tak boleh. Kalau buat pun tak dapat pahala. Nama seorang tu je dapat. Sebab korban dia mesti seorang tu je nama. Jadi korban tak boleh letakkan seorang 300, seorang 200, seorang 400. Cukup 700, maka letakkan satu korban. Ni korban daripada mana? Ni korban daripada grup DNI. Maka banyak tak boleh. Dia kena, dia memang dalam satu ekor lembu 7 nama saja. Satu ekor kambing 1 nama. Kalau ketua keluarga macam saya, cukup saya seorang. Kalau saya buat kambing, saya seorang buat. Saya seorang je buat, cukup satu keluarga dapat. Maksudnya tak ada masalah. Tidak ada masalah. Cukup kita buat, tak payah letak nama anak pun tak apa. Kita buat. Tapi yang dapat tu cuma anak yang bukan bawah tanggungan kita lah. Yang tanggungan kita. Jadi kalau anak dah bekerja, dia dah ada dia punya ni, dia sendiri kena korban juga. Dia sendiri kena korban. Jadi tak dapat. Dia tak boleh bagi-bagi jatuh kat nama awak ni. Kat Azrael Nadri. Dia kena buat. Takkan dapat yang kata korban tu lah Ustaz kan? Tak. Okay. Sebab kita kena juga tahu bahawa takwa. Allah nak tengok takwa. Takwa ni cuba tengok balik dalam makna. Kan dia katakan korban itu untuk apa? Untuk Allah melihat takwa kamu. Takwa cuba kita lihat balik makna daripada Sayyidina Ali. Apa makna takwa? Iaitu al-khawf li rabbil jalil. Takut dengan Allah. Takwa. Yang kedua, takwa itu apa? Al-amal bit-tanzil. Beramal mengikut apa yang telah Allah tetapkan. Jadi kalau kita korban juga, kita kena ikut apa
apa yang Allah telah turunkan kepada kita. Jadi kalau kita Allah suruh macam ni, satu bahagian. Walaupun kita rasa macam ni lagi baik, tak boleh. Dalam Al-Quran kata begini, dalam Islam kata begini, sebab tu dalam mazhab Syafi'i tak sah kita buatkan korban untuk si mati sekiranya si mati tak pernah wasiatkan kepada kita. Contohnya saya nak buatkan arwah mak saya. Arwah mak saya ni tak pernah pun suruh saya buat korban untuk dia. Jadi saya buatkan untuk nama dia Almarhumah Siti Fatimah binti Abu Bakar, nama dia satu. Satu lagi nama untuk Muhammad Anwar bin Qasim, satu. Maka tak ada. Tak dapat apa. Maka dalam mazhab Syafi'i, boleh buka dalam Dr. Zulkifli Al-Bakri, Al-Wilayah, Dr. Mufti Wilayah, boleh buka dalam perbahasan dia, lagi panjang, boleh senang dapat. Maka dia tidak kata tidak sah, maka tidak disyariatkan. Dia lebih baik lagi ya, disyariatkan. Jadinya ulama tak dapat mengesahkan dapat ke tak pada arwah mak kita. Melainkan arwah mak kita, bapa kita dulu pernah cakap dengan kita, itu pun dengan duit dia, bukan duit kita. Duit dia. Maksudnya dia ada duit ni, lepas kau gini-gini, ada sikit tu buatkan mak korban, mak mati. Maka duit dia. Maka duit kita bukan duit dia. Sebab tu korban ni, dia mesti duit dia sendiri. Sebab maksud korban tak macam akikah. Akikah kita boleh buatkan untuk orang. Tapi kalau korban, tak boleh. Korban untuk Allah nak tengok ketakwaan kita. Kita rela tak buat korban ni. Tapi, 1 ekor lembu, 7 orang saja boleh. Kalau tak mampu, tak payah buat. Gitulah Ibn Abbas kata. Okey, baik. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Lagi satu Ustaz, kalau kata sesama keluarga, ahli keluarga, contoh kutipan RM800 untuk tahun ni punya korban. Okey, collect katalah 8 beradik, seorang 100, korban tahun tu atas nama saya seorang saja. Lepas tu tahun depan kutipan yang sama juga atas nama abang pula. Macam tu boleh tak? Okey. Begitu juga banyak soalan gini ni. Sebenarnya, soalan ni sebenarnya kalau kita sebagai mak bapak, kan? Gini sebenarnya. Saya ni duduk dengan keluarga korban. Macam ni cara dia. Mak bapak ni, dia kena ambil dekat anak RM50 sebulan. Kena ambil. Cukup 10 bulan, 500. Ataupun 600 kan. Lepas 600 korban, nanti dah 600 terkumpul. Okey, 600 lagi RM50 tahun ni, kita korban. Baru boleh dengan duit dia, bukan duit kita. Jadi korban ni macam mana pun nama tu boleh tak nama kumpul, itu masalah kita. Teknikal kita. Teknikal kita kumpul adik-beradik, nama Along dulu. Nanti kumpul dulu adik-beradik, nama Ali. Itu atas kita. Tapi pahalanya itu tetap dapat pada seorang saja. Tetap dapat pada seorang. Ataupun moga-moga Allah bagi juga pahala pada yang bagi itulah. Bagi yang bagi. Sebab korban ni pada yang mampu. Korban pada yang mampu. Sebab tu saya, tu orang rumah saya dia kerja, dia nak korban juga. Okey, tak apa nak korban. Saya suruh dia korban dekat Kemboja. Buatlah. Saya korban kat sini. Dia buat bajet untuk RM300. Korban Kemboja tahun ni RM350. Tahun ni mahal sikit. Sebab tahun lepas murah RM290 dapat lah. Okey, RM350 bagi. Saya buat korbanan. Tapi yang ada mampu buat korban dekat Malaysia. Yang RM800, yang RM1000. Tak mampu juga, jangan tinggal korban. Buatlah kat Vietnam ke kat Kemboja, bayar. Sebab apa? Jangan sampai tak mampu. Sebab tu saya didik supaya tidak meninggalkan korban. Tapi soalan tadi tu memang itu teknikal sebenarnya tu. Soalan Kak Zina tadi tu soalan teknikal. Saya wallahualam, saya tak tahu macam mana cara dia. Tapi nama dia memang seorang. Tahun depan nama dia seorang. Moga-moga Allah bagi pahala. Moga Allah bagi pahala. Jelas, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi tapi kalau suami, saya tak payah namakan anak saya. Anak saya kan kecil-kecil semua kan. Saya tak payah namakan anak saya, tak payah. Sebab anak saya mana dapat Rasulullah, mana pernah nama anak dia Fatimah, dia buatkan nama anak isteri dia Aisyah, ada? Tak, Nabi sembelih dia. Aku dan keluarga aku, dah settle. Nabi sembelih. Maksudnya Nadia dan keluarga, dah terlepas keluarga dia. Maksudnya Nabi bawa dengan keluarga sekali. Maksudnya dibawa dengan keluarga, sembelih, ni untuk aku dan keluarga. Maksudnya, kalau saya sembelih, saya buat, itu memang saya dan keluarga saya. Cukup. Ustaz, itu untuk yang menanggung. Kalau menanggung, betul. Okey. Maknanya kalau saya anak perempuan, kalau saya niatkan untuk keluarga saya sikit, tak boleh? Boleh? Kalau tanggung tak tanggung tak boleh. Tak boleh lah. Faham. Maknanya kena yang ketua keluarga tu yang menanggung. Ya, betul. Jadi kita buatkan untuk bapak kita boleh ya? InsyaAllah. Okey, baik faham. Dapat ilmu lagi. Terima kasih banyak. Buatkan untuk keluarga. Tu boleh. Tu cukup. Tapi kalau macam contohnya isteri kita bekerja, dia nak buat sendiri. Boleh buat. Sebab dia nak korbankan juga. Macam mana ada harta sendiri. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, sunat bagi perempuan bayar zakat. Bayar zakat fitrah, sunat bagi dia. Walaupun lelaki dah bagi, contohnya saya,
Dah bagi zakat pada ni untuk 8 orang. 8 orang lah, saya dan isteri dan anak 6 orang. Tapi isteri saya ni ada niaga sikit kan. Jadi dia pun sendiri sunat membayar zakat untuk diri dia sendiri. Faham. Sebab tapi sunat lah, tak wajib. Sunat kenapa? Kerana dia tunjukkan bahawa dia pun nak bayar zakat juga. Oh Ustaz, maknanya kalau macam dari segi korban jadi sunat juga tak? Contoh, katalah seorang isteri, suami dia buat dan dia niat untuk keluarga. Lepas tu katalah isteri pun dia ada income dia sendiri, dia niat untuk korban diri dia tapi dia... Itu pula, itu lebih baik. Oh lebih boleh? baik. Sangat baik. Baik. Saya memang isteri saya kalau dia suruh rumah tak payahlah. Suruh rumah nanti kalau dia keluarkan korban kita kena bayar. Faham. Maknanya yang mampu lah ceritanya. Maksudnya dia kerja juga. Ya, faham. Dia ada income dia sendiri. Dia boleh buat. Dia boleh buat dari segi dia. InsyaAllah itu di antara sedikit sebanyaklah tentang korban. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kalau ikut dalam mazhab Hanafi wajib untuk kita berkorban sebab Nabi SAW pernah menyebut, maka siapa sini yang aku lihat mampu untuk berkorban tapi dia tidak berkorban, maka jangan mendatangi masjidku, iaitu Masjid Nabawi. Pada waktu tu jangan datang Masjid Nabawi. Kalau dia tengok aku mampu bayar bios 800 sebulan, tiba-tiba 800 buat korban tak boleh, maka jangan mendatangi masjidku. Nabi meluat tengok. Jadi orang-orang yang, tapi dalam mazhab Syafi'i kata benda ni cuma Nabi tak suka, meluat, menyampah, tapi taklah sampai haram. Tapi mazhab Hanafi wajib melakukan korban sekiranya mampu. Sekiranya mampu. Jadi ajarlah anak-anak kita supaya selalu berkorban. Tapi buat masa ni kalau kita berkorban tak pernah lagi saya jumpa orang miskin kerana dia berkorban. Dia miskin sebab dia berkorban, tak pernah. Mesti Allah tambah lagi rezeki dia. Jadi insyaAllah wallahu a'lam. Okay, selesai. Selesai, insyaAllah jelas. Alhamdulillah, banyak ses. Okay. Kalau kita nak sedekah juga pada almarhum, almarhumah, boleh kita buat atas nama kita dan kita sedekahkan pahalanya itu kepada almarhum dan almarhumah. Boleh, tak ada masalah. Ini itu dalam mazhab Syafi'i. Saya jawab dalam mazhab Syafi'i lah. Okay, jadi insyaAllah diberikan lebih baik insyaAllah kepada semuanya, dan kita baca surah Al-Mulk. Jadi sebelum sahabat-sahabat kita nak buka surah Al-Mulk, maka kita selangi dengan selawat kepada baginda Nabi dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya Allah, rahmati kami ya Allah dengan Al-Quran dan juga yang ilmu yang kami baca pada malam ini ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca, yang kami
dengar pada yang kami baca pada malam ini, ya Allah, sebagai imam ikutan kami, sebagai cahaya menerangi hidup kami, sebagai rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, sebagai hidayah petunjuk kami, sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi, wahai Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Ya Allah, di saat mana kami dilekakan, dilupakan, selalu ingatkan kami untuk kami selalu mendapat mendampingi dan membaca Al-Quran. Allahumma allimna minhu ma jahilna. Di saat mana kami jahil, ajarkanlah. Di saat mana kami tidak faham, fahamkanlah. Di saat mana kami tidak pandai, pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki, ya Allah, tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini, ya Allah, fi kulli laylah, pada setiap malam, ya Allah. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki, ya Allah, tilawat Al-Quran, untuk kami dapat selalu membaca Al-Quran ana al-lail wa atrafan nahar, sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan, jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini sebagai hujjah kepada kami, wa syafa'atan fil qabr, dan juga sebagai syafaat kami, ya Allah, di saat mana kami berada di kegelapannya kubur, ya Allah. Semana gelapnya kubur kami, ya Allah, Engkau hiasilah, Engkau terangilah dengan Al-Mulk yang kami baca pada setiap malam ini, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Syukur Alhamdulillah pada malam ini selesai dan sudah untuk kuliah maghrib kita bersama dengan Ustaz Muhammad Khairul Fahmi dengan slot untuk pengisian begini kisahnya Nabi Adam. Syukur Alhamdulillah dengan perkongsian ilmu daripada Ustaz tadi berkenaan angkuhnya sifat syaitan yang membuatkan dia tidak tunduk kepada Allah walaupun telah bertahun-tahun duduk di dalam syurga. Semoga ianya menjadi tauladan untuk kita semua, insya-Allah. Kita akan bersama lagi untuk kuliah subuh esok untuk bacaan surah Yasin, tahlil dan juga tazkirah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu pada malam ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa dengan Ustaz lagi untuk pada waktu dan hari yang sama, insya-Allah, atau pada kuliah-kuliah lain nanti, insya-Allah. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.